Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, kita akan start lebih kurang 3 minit daripada sekarang. Morning. Okay, tak apa. Kita start sekarang lah. Right, so hari ni 7 bulan 2 2024. Siap nak sebut 2023 je kan. Lupa. Okay, right. Nah, sedar tak sedar kita dah masuk bulan 2. Cepat betul masa berlalu kan. Rasa macam baru je lagi masuk tahun baru tapi dah sebulan dah habis. Okay, so untuk hari ini, ini adalah kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So, boleh fokus lah di pasaran di US pada bulan malam nanti kita ada crude oil inventories. Dan yang seterusnya untuk USD JPY masih lagi kekal kukuh. Kenapa boleh kukuh? Yang pertama, saya akan explain. Okay, sebelum kita start trading currency ni, kita kena tahu apakah currency yang kita trade. Yang pertama, USD dan juga JPY. Kedua-duanya adalah matuang safe haven. Tetapi apa yang berlaku buat masa kini? Sudah pastilah dengan isu geopolitikal, dengan isu interest rate dan sebagainya, kita kena tahu pemberat ataupun weightage lebih kepada matuang apa. Okay, dan kita kena faham apakah apa, risiko dan juga sensitivity terhadap currency yang kita trade itu. Sebagai contohnya, sekarang ini kadar faedah masih lagi kekal tinggi pada kadar 5.5%. Sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada matuang yen. Kerana matuang yen adalah matuang yang amat sensitif dengan kenaikan kadar faedah ataupun kadar faedah yang tinggi. Termasuklah kadar faedah bond. Okay, jadi apa yang berlaku buat masa kini, Federal Reserve belum lagi menurunkan kadar faedah. Jadi apa yang berlaku, demand dekat dalam US dollar masih lagi tinggi. Okay, that's why kita masih lagi fokus kepada bullish untuk USD. Dan Japanese yen akan didagangkan rendah berbanding daripada US dollar. So that's why USD JPY dalam keadaan bullish.
So buat masa kini USD JPY kekal kukuh selepas Fed menyatakan mereka akan menurunkan kadar faedah tetapi dalam skala yang perlahan sebanyak 3 kali pada tahun ini bagi mengawal pertumbuhan semula ekonomi dalam keadaan yang pesat dan bagi mengawal kadar inflasi ke paras 2%. Jadi ada beberapa sebab kenapa USD ini masih lagi dalam keadaan kukuh. Yang pertama, kadar faedah akan diturunkan sebanyak 3 kali sahaja pada tahun ini dalam skala yang perlahan. So bermaksud kadar faedah masih lagi remain high, okay, masih lagi tinggi. So ianya sedikit sebanyak akan memberi satu kesan positif kepada mata wang US dollar. Dan seterusnya USD JPY daripada sudut teknikal pula membuat kejatuhan sementara kepada sokongan trendline jangka masa singkat, okey, ataupun kita namakan dia sebagai short term trendline, okey, dan bertindak sebagai role reversal area. EMA 21 dan 34 trend following system, okey, menunjukkan trend masih lagi kekal dalam keadaan bullish pada ketika ini. So pada tempoh hari kejatuhan hanyalah bersifat sementara sahaja dan selepas itu dia membuat bottom reversal. So kalau you tengok kat daily, of course lah you akan nampak kejatuhan ini seakan-akan macam nak jatuh terus, tetapi kalau you tengok based on monthly and weekly time frame, it is still in a bullish momentum. So this could be a minor or secondary trend. Major trend of course on a high time frame. Okay, so dekat sini dia buat bottom reversal and then it creates a higher series of peaks and trough, and then dia breakout daripada 21 dan juga 34 EMA dan seterusnya didagangkan above daripada trend following. Dan dekat sini juga kalau you nampak kejatuhan ini kita panggil dia buy on dip. Okay, so dekat sini ada para sokongan, okay, resistance, breakout becoming support area, dan juga disokong oleh moving averages. Dan dekat sini nampak tak ada breakout, lepas tu saya buat apa? Short term trend line that act as a role reversal trend line. Okay, so dekat sini akan adanya dip semula sebelum kenaikan yang lebih lanjut ke paras positif. Stokastik RSI berada di paras oversold pada tempoh hari dan sekarang ini menunjukkan momentum ingin kembali semula ke paras positif. So what we should expect that USD JPY will remain in a positive momentum for at least medium term. Okay. Right, untuk US 10 yield. So kenapa saya includekan sekali dekat dalam saya punya market outlook ni, sebab you kena faham pergerakan pasaran bukan sahaja daripada sudut currency tetapi daripada instrumen-instrumen lain yang mempunyai kaitan dengan instrumen tersebut. So dekat A-market punya broker, okay, kita ada instrumen US bond. Okay, so you boleh trade US bond. Okay, itu kelebihan broker kita lah. Right, so dekat sini US 10 yield ataupun bond jangka masa 10 tahun berdasarkan yield. Okay, bond ada dua, satu daripada sudut price ataupun kita panggil dia sebagai lebih kurang macam capital gain, and then satu lagi daripada sudut yield. Okay, so bond price dan bond yield bergerak tidak selari. Right, so buat masa kini pelabur masih lagi bimbang mengenai jadual untuk pemotongan kadar faedah daripada Federal Reserve. So apa relationship di antara interest rate dan juga kadar faedah bond ini adalah apabila kadar faedah diturunkan, sudah pasti ianya akan mengheret kadar faedah tempoh jangka masa 10 tahun ini ke paras yang lebih rendah. Okay, so apa yang berlaku buat masa kini, kalau kita lihat pelabur masih lagi bimbang mengenai jadual pemotongan kadar faedah. Disebabkan oleh kadar faedah yang tinggi, ekonomi akan menjadi lembab dan kemungkinan besar akan kemelesetan akan berlaku. Tetapi apa yang kita lihat, kalau kita lihat daripada sudut indeks, masih lagi membuat all time high, bermaksud ekonomi US is still doing well, but it could be from other point of view, which is kerana informed trader ini, okay, apa maksud informed trader? Bermaksud mereka trader-trader yang sudah pun mendapat informasi-informasi berkenaan tentang kadar faedah dan sebagainya. Okay, mereka masih lagi optimis untuk melabur dekat dalam pasaran equity dan sebagainya buat masa kini, walaupun kadar faedah dalam keadaan yang tinggi, tetapi mereka merasakan yang Federal Reserve akan menurunkan pada bulan Mac nanti. Okay, jadi apabila kadar faedah diturunkan nanti, ianya akan sedikit sebanyak mengheret kadar faedah bond jangka masa 10 tahun dan seterusnya indeks akan naik dengan lebih lanjut.
Okay, so beberapa peniaga telah berharap untuk pemotongan kadar faedah secepatnya pada bulan Mac, tetapi komen terkini daripada Federal Reserve telah meredakan harapan tersebut. So bermaksud dekat sini kita tidak boleh put high hope sangat yang Federal Reserve akan menurunkan kadar faedah pada bulan Mac. Itu cuma hanyalah setakat perbincangan saja buat masa kini. Tiada tanda-tanda yang mereka akan menurunkan kadar faedah dengan 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 cepat buat masa kini. Kerana yang pertama kadar inflasi masih lagi tinggi. Yang kedua, mereka tak nak menurunkan kadar faedah dengan cepat kerana ianya akan menyebabkan ekonomi rebound semula. Dan seterusnya kalau kita lihat data pekerjaan pada tempoh hari pun menunjukkan laporan yang agak positif. Jadi sedikit sebanyak akan menyebabkan kenaikan kadar inflasi di masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat di dalam carta ini juga US 10 yield sebenarnya daripada hampirlah sudah pun mencapai 5% pada tempoh hari. Okey, sedikit sebanyak juga telah memberi kesan kepada indeks dan juga komoditi emas, tetapi sekarang ini didagangkan dalam keadaan konsolidasi. Okay, so kenapa adanya consolidation phase ini adalah disebabkan oleh pelabur merasakan yang Federal Reserve akan menurunkan kadar faedah pada bulan Mac nanti dan sebagainya, dan seterusnya this is based on market reaction lah. Okay, dan kalau kita lihat kenapa kejatuhan lebih cepat berbanding kenaikan adalah disebabkan oleh panic. Alright, so that's why saya lebih suka short berbanding daripada buy. Okay, saya suka short berbanding long position. So sebab bila short position ni it driven by panic and fear. Okay, dekat sini it's based on greedy. Okay, dekat sini orang tak nak masuk accumulation phase, orang tak nak masuk. Okay, kenapa orang tak nak masuk? Kerana mereka merasakan this is a bottom. Okay, could be ada lagi bottoming. Dan apabila price dah mencapai harga yang positif, yang tertinggi, dekat sinilah baru retail trader masuk. Tetapi based on accumulation phase, this is what we call as a smart trader punya fasa untuk mereka memasuki area kat sini. Okay, dan seterusnya dia dalam keadaan trending sebelum adanya distribution phase dan trending phase down. So buat masa kini kalau kita lihat ianya masih lagi boleh diberi tekanan kepada pasaran kadar faedah bond jangka masa 10 tahun ini. Untuk tempoh jangka masa panjang sudah pastilah akan didagangkan dalam keadaan bearish, kerana apabila kadar faedah diturunkan ianya akan mengheret US 10 yield ini untuk turun ke paras rendah, dan seterusnya akan memberi sokongan kepada pasaran komoditi emas untuk didagangkan secara positif. So that's why kalau you tengok semalam kenapa saya buy dekat dalam gold adalah disebabkan oleh bond yield dan act as a leading indicator for commodity asset didagangkan dalam keadaan yang rendah. Jadi saya mengambil keputusan untuk membeli ataupun buy position dekat dalam gold. Okay, so that's why we need to understand the relationship between one asset to another asset classes so that we be able to understand the whole concept of technical analysis, fundamental, and also uh, intermarket. Alright. Okay, so sampai di situ sajalah sesi untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada saya sekarang. Ada soalan? So yang dekat atas ni, kalau you nampak benda yang mendata ni, ini adalah US interest rate remain at 5.5. Okay, and it's already reached its peaks, and we expect that the US interest rate will trade it lower lah in the near future. Okay, but it could be traded to the downside to 5%, tetapi dia tak akan turunkan sampai 3, 2 macam tu lah. Okay, in a long term run yes, but untuk short term tidak. Okay, kerana dia ingin mengawal kadar pertumbuhan ekonomi. Kalau dia menurunkan kadar faedah dalam keadaan yang pesat, ekonomi juga akan melonjak naik dengan pesat, dan seterusnya akan menyebabkan apa orang panggil, akan menyebabkan kadar inflasi juga melonjak tinggi. Untuk euro US dollar masih lagi dalam keadaan bearish momentum. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Kerana
kadar faedah masih lagi dalam keadaan yang positif, dan seterusnya apa yang berlaku adalah diksi juga dalam keadaan yang positif. Okay, this is diksi ataupun US dollar index. So kalau you nak trade euro US dollar, you boleh menggunakan ataupun mendapat idea, okay, dengan menggunakan diksi ataupun US dollar index, dan you buat comparison dengan euro USD. Sudah pastilah euro US dollar akan didagangkan dalam keadaan negatif ataupun dalam keadaan consolidation berbanding daripada US dollar. So it move inversely to each other but mirroring. So that's mean yang berwarna kejap saya tunjuk. Kalau you nampak, kalau kita nampak, okay. Yang candlestick ini adalah diksi ataupun US dollar index. US dollar index membuat apa? Bottom reversal. So that's mean the trend has changed from bearish to bullish momentum, and it still creates a high series of peaks and troughs. Okay, and it give a negative impact to euro US dollar. So euro US dollar will move inversely to diksi. So still focus on sell. In a long term run, masih lagi dalam keadaan bearish lah untuk euro US dollar, kerana buat masa kini interest rate is still remain high, so it give a positive impact to US dollar, right? Euro JPY, Euro USD and Euro JPY relate? Tidak. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Kerana yang pertama, you kena faham currency yang you trade tu. Sorry, kejap. Euro JPY. Okay, apa yang menyebabkan euro dan juga JPY ini boleh didagangkan secara positif ataupun negatif? Yang pertama, you kena faham mata wang Eropah adalah mata wang berisiko tinggi. Okey, mata wang Eropah adalah mata wang berisiko tinggi. Japanese yen pula adalah mata wang yang amat sensitif dengan kenaikan ataupun penurunan kadar faedah. Jadi apa yang you boleh rumuskan dekat sini? Kalau kita tengok based on higher time frame, kalau nak buat, kena buat top down approach and bottom up. So maksud top down approach and bottom up approach ni bermaksud you kena tengok daripada higher time frame to lower time frame, from lower time frame to higher time frame. Tetapi apa maksud dia? Maksud dia, saya takkan go below sampai M1. Okay, untuk tengok direction market, monthly, weekly, daily, that is the direction of the market. Okay, right. So dia ada 3. Sama juga primary, secondary, minor trend. Okay, now on a higher time frame, based on a monthly chart, you rasa dalam keadaan trend apa? Siapa tanya saya soalan tadi? Muhammad Amaluddin. Dia dah left pula. Okay, dia tanya dia left. Okay, tak apa. Okay, so on a monthly chart, uptrend is still intact. Okay, uptrend is still intact. Kalau you buat apa? Mana pula saya punya ni? Kenapa dia jadi warna hitam? Bukalah color. Okay, uptrend is still intact. Okay, nak tarik trend line, you boleh tarik minimum 2 point. 1, 2. Lepas tu, kalau dah naik macam ni, angle dah berubah, you buatlah lagi 1. Okay, nak tarik dekat wick pun boleh, ataupun body to body pun boleh sebenarnya. Okay, saya prefer body ataupun closing price. Kenapa saya buat macam tu? Kerana kalau based on Dow theory concept ataupun based on technical itself, closing price is much more apa orang panggil tempat yang tepat untuk you letak you punya trend line, SNR area dan sebagainya, compared to week. Week ni cuma price yang pernah sampai pada waktu tersebut. Okay, dia bukan based on closing price. Faham? So kalau you nampak kat sini trend line saya buat jadi macam ni, nothing wrong. You pergilah buka buku technical analysis. Okay, so ini kita panggil dia sebagai accelerated trend line. Ini kita panggil 1-2 point, ini kita panggil dia sebagai tentative trend line. Kalau 3 point, valid trend line. Okay, kalau 2 point, tentative trend line. Kalau dah jadi macam ni, ada 2 trend line dan dia punya trend semakin tinggi, okay, berbanding yang sebelumnya, kita panggil dia accelerated trend line. Okay, dan angle dia semakin lama semakin tinggi. So kat sini boleh tak nak tarik daripada sini ke sini? Boleh lah. So apa yang jadi kat sini? This is the first your support area, intermediate, and then last support area. Faham?
Ini yang kita namakan dia sebagai dah jadi apa? Fan line. Faham? Bukannya tarik trend line tak boleh macam ni. Masuk sini, masuk dalam sini. Tak boleh. Ini nama dia internal trend line. Okay, so ini adalah salah. Nak tarik trend line minimum 2 point. Kalau dia dah naik macam ni, buat lagi satu. Tarik trend line lain. Okay, asalkan jangan you tembus masuk kat dalam tu. Kalau you guys tengoklah dekat luar sana, orang ajar, dia tarik trend line daripada mana tau? Sebagai contoh. Tarik trend line macam ni, tembus. Okay, kalau macam ni tak apa. Satu, dua, and then breakout. Dia ada apa? Role reversal. Tapi kalau you tarik, sebagai contoh macam ni kan. Satu, dua, and then you tembus macam ni, and expect akan adanya market rebound dekat sini. Ini internal trend line. Ini tak boleh digunakan. Faham? Okay. Alright. So, untuk Euro JPY, in a long term run, uptrend is still intact. Okay, uptrend is still intact. Tetapi kalau you tengok on a weekly chart, apa yang dibuat? This is a highest peaks. And then this is a trough. Dia dah break from the previous trough. And then this is a second lowest peaks. So there could be a slightly bearish movement to the downside on a weekly time frame, which is medium to long term. Kenapa boleh adanya kejatuhan dekat dalam mata wang Euro JPY ini? Kerana yang pertama, mata wang Eropah adalah mata wang berisiko tinggi. Sekarang ini ada isu apa? Isu geopolitical issue. Jadi, apa yang berlaku? Akan lebih weightage pemberat kepada mata wang yen berbanding daripada mata wang berisiko. Dan seterusnya apa lagi? Yen amat sensitif dengan penurunan kadar faedah ataupun kenaikan kadar faedah. So sekarang ini walaupun kita sembang Euro JPY, tetapi kena ingat yen mata wang yen itu amat sensitif dengan penurunan ataupun kenaikan kadar faedah. Jadi kita expect Federal Reserve akan menurunkan kadar faedah pada bulan Mac nanti. Seterusnya akan memberi kesan yang positif kepada yen untuk mengukuh kuat berbanding daripada euro. So that's why akan adanya kejatuhan di dalam mata wang Euro JPY untuk medium term. Okay, but long term uptrend is still intact. But you nak tunggu ke monthly chart tu? Okay, so that's why we need to identify what is your current market price trend for now, so that you be able to follow the trend buat masa kini. Okay, so itu jawapan saya kepada soalan anda tadi. Alright, ada lagi soalan? Soalan? Tak ada. Baru first time dapat meet. Meet, ada mana? Bali ke, Bandung ke, Jakarta? Meet, bukalah mic, Meet. Malu dia. Okay, so itu sajalah sesi perkongsian untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa besok tak ada, saya cuti. Cuti ganti. Okay, so kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bagi semua.